Dalam pada itu, tragedi penerbangan Malaysia MH370 diklasifikasikan sebagai kehilangan pesawat yang tidak pernah berlaku sebegitu dalam industri penerbangan dunia. Mengambil iktibar daripada tragedi itu, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM giat memperkukuh tahap keselamatan industri penerbangan negara. Antaranya menerusi prosedur operasi standard SOP yang diperkukuhkan dengan penggunaan sistem teknologi terkini dan penyelarasan pelbagai agensi lebih mantap. Ikuti bahagian terakhir laporan Juliana Sharin sempena 9 tahun tragedi MH370. Juliana, mungkin boleh anda gambarkan kepada kami keadaan di lokasi di mana anda berada ketika ini, Juliana? Terima kasih, Izwan. Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat DCA di Subang ini. Itu 2014. Hari ini saya kembali melawat ke Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat Aeronautika ARCC di Pusat Kawalan Trafik Udara KLATCC. Markas ini tidak lagi beroperasi di Subang, sebaliknya telah berpindah ke Sepang pada 1 September 2021. Menariknya di sini, mereka tidak lagi menggunakan peta fizikal maupun Google untuk merangka pelan koordinasi operasi SAR. Satu sistem yang dinamakan SAROC dibangunkan untuk tujuan penting itu. SAROC adalah sistem koordinasi bagi memudahkan pengendalian operasi mencari dan menyelamat SARS. ARCC yang diletakkan dalam mod siap siaga 24 jam teruji kemampuannya apabila diaktifkan 11 September tahun lalu bagi mengenal pasti lokasi helikopter terhempas di Pido Perak. KLATCC diletakkan sebagai peneraju operasi SARS, bermakna operasi SARS melibatkan apa jua nahas pesawat awam tertakluk kepada SOP pusat ini. Benda yang pertama kita perlu lihat SOP kita ni cover tak benda ni. So kalau dia tak cover, maknanya kita kena buat penambahbaikan supaya benda yang sama tu tidak terjadi lagi. TV3 menjadi media televisyen pertama diberi akses ke pusat gerakan KLATCC Sepang. Ia dibangunkan dengan peruntukan lebih 600 juta ringgit, lengkap dengan teknologi canggih untuk memastikan pengurusan, pengawasan dan keselamatan penerbangan awam lebih cekap. Pembangunannya ini turut menyaksikan ruang udara Malaysia di struktur semula menjadi 14 sektor berbanding 7 sebelum ini, sekaligus menambah baik tindak balas dalam sebarang keadaan. Contoh saya bagi macam kita boleh nampak berapa ketinggian kapal tu. Tiba-tiba kapal tu hilang ketinggian dia. Benda tu akan pop up untuk bagi tahu something is wrong. So kita akan activate lah kita punya proses-proses seterusnya lah. Infrastruktur bertaraf dunia ini tidak dapat sempurna tanpa sumber manusia terlatih. Terdapat 240 pegawai kawalan trafik udara ATC di sini yang dikawal selia menerusi pemeriksaan tahunan. Okey, so kita kalau macam mana kita rasa pentingnya pilot atau juruterbang, begitu juga pentingnya pegawai kawalan trafik udara. Kita kerja bersama, tiada yang lebih, tak ada yang kurang. Saya bantu mereka kerja, mereka bantu saya kerja. Kalau saya kerja sambil lewa atau tak mengikut SOP yang betul, diorang pun akan susah dan dia menyebabkan isu-isu keselamatan yang lain. Dan apabila mereka perlukan bantuan, the first one that will talk to them, satu-satunya orang yang bercakap dengan mereka ialah suara yang dalam telinga mereka adalah suara kami. Penambahbaikan ini juga meningkatkan pendapatan negara melalui pengembangan industri penerbangan. Antaranya menerusi aturan penerbangan yang efisien, termasuk menawarkan jalan singkat dalam masa sama tetap menepati piawaian yang ditetapkan. Kalau kita boleh jimatkan dalam 4 ke 8 minit, itu will translate to more than $500 million already to the operator. Walaupun dari 3-4 minit. Sebab satu hari pesawat yang masuk dalam Malaysia ni, maksimumnya boleh sampai 1,300 pesawat masuk. Bagi melancarkan lagi koordinasi pengawasan keselamatan udara negara, Pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM turut ditempatkan di KLATCC Sepang. Semua ini memaparkan transformasi CAAM yang melonjakkan tahap kesiapsiagaannya berbanding ketika insiden MH370 9 tahun lalu. Juliana Sharin melaporkan.